TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa, tepat jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir dan hari ini kita akan belajar subjek yang best sangat sebab hari ini kita nak belajar buat boneka. Nak belajar buat patung sebab kita punya subjek hari ini merupakan pendidikan seni visual, pendidikan muzik untuk murid-murid tahap 1. Dan untuk hari ini yang specialnya lagi, guru kita ada 2 orang di mana seorang jauh dari utara dan seorang lagi di Kuala Lumpur. Tapi sebelum kita berkenalan dengan cikgu kita ni, suka untuk Mira ingatkan kepada anda untuk patuh kepada SOP. Macam kita sedia maklum yang negeri Selangor sekarang ni akan dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mungkin agak terhad untuk perayaan nanti tapi tak apalah sebab ini untuk kebaikan kita bersama kan, walaupun ada sedikit sedih di hati. Okey, baik. Rasa dah boleh kot kalau kita nak berkenalan dengan cikgu kita ni dari utara dengan dari Kuala Lumpur ni. Siapa agak-agaknya mereka? Jadi ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Baik, itulah cikgu-cikgu kita. Wah, Assalamualaikum cikgu. Apa khabar? Sihat cikgu? Alhamdulillah. Selamat datang ke kelas Mahir. Bersama dengan Mira di studio ada cikgu Siti dan juga cikgu Farah. Tapi sebelum kita berkenalan lagi dengan mereka berdua ni, kita persilakanlah terlebih dahulu cikgu Siti ke cikgu Farah untuk sanitasi tangan. Okay, sila di sebelah kanan cikgu lebih afdal. Silakan. Kemudian cikgu Siti, silakan. Okey. Baik, kemudian saya pula. Bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Baik. Ini dia cikgu kita, cikgu Farah dan juga cikgu Siti. Kedua-dua cikgu ni dah bukan kali pertama lah datang kan di kelas Mahir ni, dah banyak kali juga datang di Didik TV kan cikgu Farah kan. Terima kasih. Cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu sikit cikgu, silakan. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Farah. Dan dari Sekolah Kebangsaan Haji Abu Bakar Alostar Kedah. Wah, itu dia. Okey, Cikgu Siti pula, silakan Cikgu. Hai, Assalamualaikum. Bersama Cikgu Siti daripada SK Sultan Hishamuddin Alamsyah. Okey, itu dia. Baik. Dan hari ini Cikgu, saya difahamkan kita nak buat patung boneka. Ya, betul. Patung boneka. Mungkin cikgu boleh cerita sedikit pengenalan terhadap subjek ni ataupun topik yang kita nak belajar hari ini. Silakan. Okay. Hari ini kita akan gabung jalinkan subjek pendidikan seni visual dan pendidikan muzik. Di mana untuk subjek pendidikan seni visual kita akan belajar dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu boneka. Dan untuk pendidikan muzik pula kita akan belajar menyanyi dalam dinamik. Menyanyi dalam dinamik, cikgu? Ya, perubahan dinamik. Wah, okey. Seronok ni nak belajar seni, nak belajar menyanyi juga. Okey. Itu kita dah tahu dah. Kita punya pengenalan bagaimana pula dengan jenis boneka yang kita nak belajar ni, cikgu? Okey, baik Mira. Sebelum kita pergi kepada jenis-jenis boneka, cikgu nak terangkan konsep boneka itu sendiri. Okey, konsep boneka ni sangat mudah untuk difahami. Setiap objek
boleh dijadikan boneka. Okey, sama ada digerakkan. Okey, oleh siapa Mira? Kalau rasa Mira rasa digerakkan oleh siapa boneka tu? Oleh kita sendiri, cikgu. Ya, oleh kita iaitu digelar pemain. Okey, pemain memainkan peranan penting untuk menyampaikan mesej dalam semasa bermain dengan boneka. Okey, sama ada melalui lisan ataupun pergerakan. Wah, itu dia konsep kepada konsep boneka tu kan. ya. Patunglah boneka ni, Ya, cikgu. patung. Kalau masa kita kecil-kecil tu, kita main patung macam Barbie. Ya. Ah. Teddy bear. Ya, betul. Mira ada patung walaupun dah besar ni mesti ada kan. Mesti ada peluk patung ni tidur. Nak tidur peluk, betul. Okey. Betul tu. Okey, itu tentang konsep boneka tu sendiri. Bagaimana pula dengan contoh? Tadi kan cikgu kata kita boleh bermain dia semua tu kan. Ya. Apa contoh-contoh boneka tu, cikgu? Okey, terdapat pelbagai jenis boneka atau bahan yang boleh kita guna untuk menghasilkan boneka. Jom kita kenal dan kita tengok bahan asal untuk menghasilkan boneka. Okay, cikgu bergerak Mari. Ke belakang ke kita, cikgu? Okey. Mari, cikgu, kita ke Okey. belakang. Okey. Okey. Okey, kat sini Mira kita ada pelbagai jenis boneka. Okey, cikgu nak tanya Mira. Okey, boneka ni boneka ular. Rasa-rasa ni kita hasilkan boneka ular dengan menggunakan apa? Kalau saya tengok tu dengan menggunakan stoking, cikgu. Ya, pandai Mira. Okey, Cikgu Farah. Kita nak tanya Cikgu Farah. Okey, boneka tikus. Okey, boneka tikus rasa-rasanya Cikgu Farah boleh bagi tahu tak murid-murid di rumah dihasilkan dengan menggunakan apa ni? Kalau kita tengok dari jauh pun kita dah tahu. Dihasilkan dengan menggunakan sponge. Sponge cuci kereta, sponge cuci kereta, cuci cuci pinggan. pinggan. Betul. Okey, seterusnya kita ada lagi. Okey, yang sponge juga kita hasilkan boneka dalam bentuk apa ni Mira? Rama-rama. Rama-rama. Comel. Nampak tak comel kan? Okey, kita pergi pada Dia memang ada bentuk macam tu kan? Okey, bentuk asas span biasanya kita beli petak segi empat kan, tapi kita boleh guna dan kita olah. Kita kreatif manipulasi bahan untuk menghasilkan boneka. Wah, okey. Okey, dekat sini kita ada satu boneka yang kita tengok cikgu hasilkan daripada bahan terbuang iaitu bekas kotak minuman. Okey, kita hasilkan dalam bentuk apa ni Mira? Bunga. Bunga. Tapi yang saya nampak kotak tu dulu. Sedap kan, nampak sedap kan, tapi cikgu sebab kan? ni bulan puasa. Okey. Yang seterusnya kita ada boneka. Yang ni saya suka ni, cikgu. Nampak tak? Cikgu ada boneka apa ni? Buaya. Buaya. Okey, boneka buaya. Kita boleh masukkan tangan kita dalam boneka ni. Nampak tak? Kreatifnya. Rasa-rasanya buat daripada apa ni, Mira? Oh, ini buat yang untuk kita ambil dari dalam oven tu, cikgu. Masa buat kuih. Betul. Betul. Hati-hati kan ada yang ambil Kena dia ngap. punya mak dia punya tempat pemegang. Ini adalah sarung tangan anti panas. Okey, masa kita nak keluarkan makanan dari oven tu, kita guna sarung tangan ni kan. Betul. Jadi kita boleh kreatif untuk hasilkan boneka. Dia boleh bergerak, jangan nakal-nakal Cikgu Mang gigit. Okey. Wah, inilah contoh-contoh boneka tu kan, cikgu? Ya, betul. Kat sini ada lagi boneka. Kat sini kita gunakan cawan kertas dan straw boleh gerak-gerak. Itu buat macam mana tu, cikgu? Nanti kita belajar macam mana nak hasil. Dan satu lagi, Mira tengok nampak boneka ni macam mak-mak kan? Nampaknya. Kita hasilkan daripada apa ni? Senduk. Senduk. Selain daripada kacau, kita boleh hasilkan boneka. Habislah barang dapur mak. Habis. Takut lepas ni habis barang dekat dapur anak-anak jadikan boneka. Murid-murid boleh guna pelbagai alat untuk hasilkan boneka di rumah. Okey, kita boleh manipulasi alat untuk menghasilkan boneka. Tetapi cikgu nak pesan, jangan lupa tanya kebenaran ibu bapa dulu. Betul tu, cikgu. Nanti ibu awak cari mana barang mak ni. Dah hilang dah semua. Betul. Okey, bila saya tengok ni kan, cikgu, rupanya boneka. Saya ingatkan boneka tu yang macam kita boleh peluk, macam patung tu yang boneka. Rupanya ini semua pun dikira boneka Okey, juga. macam cikgu terangkan tadi, boneka kita gunakan untuk menyampaikan mesej. Di mana kita bertindak sebagai pemain. Jadi kita pegang, okey kita main. Okey, cikgu cuba main. Okay. Mira buat apa tu? Kalau tak ada teman boleh bersembang Boleh, dengan kadang-kadang boneka. kita boleh cakap sendiri-sendiri je. Kita boleh guna nada suara yang berbeza, mimik muka yang berbeza untuk menghasilkan
boneka. Wah, okey. Lepas ni saya nak juga buat satu boneka untuk saya. Tapi Boleh. saya nak buat boneka beruang lah lepas ni. Kenapa tunggu. kita pilih beruang tu, Mira? Kenapa? Sebab lepas ni Cikgu Farah nak nyanyikan satu lagu special iaitu lagu pasal beruang, Cikgu Farah. Tajuk dia Mimpi Kita. Tapi ada haiwan beruang dalam lirik lagu tu. Jom Okey. kita dengar Cikgu Farah nak menyanyi. Kita akan menyanyi sama-sama. Dekat rumah, jangan lupa buka buku muzik muka surat 18. Okey. Mari Cikgu. Okey. Lenggang-lenggok sana sini, jalan-jalan riang hati. Tiba-tiba ku terkejut, beruang besar depan mataku. Aku menjerit terus berlari. Tolong, tolong, beruang besar mengejarku. Badan digegar, aku tersedar. Perlu didahi, aku bermimpi. Lenggang-lenggok sana sini, jalan-jalan riang hati. Tiba-tiba ku terkejut, beruang besar depan mataku. Aku menjerit terus berlari. Tolong, tolong, beruang besar mengejarku. Badan digegar, aku tersedar. Perlu didahi, aku bermimpi. Mimpi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Guru, kau laksana bunga berembun sejuk, bagaikan bunga bermekar indah, bagaikan langit berawan senja. Guru, jasamu sungguh tak kulupa, jasamu tak terhingga, mengajar tanpa perih. Guru, apa yang harus ku balas dari kebaikanmu? Guru ibu di sekolah melaksanakan terbaik dengan muridmu ini. Engkaulah ibu kedua kami. Kau habiskan setengah hari hanya untuk mendidik kami. Guru, ku ucapkan terima kasih padamu. Baik, kembali kita di Mahir. Itu dia satu video yang menunjukkan tutorial untuk membuat patung boneka. Mungkin Cikgu Siti boleh terangkan apakah alatan yang ataupun bahan yang kita nak guna untuk buat boneka ni, Cikgu? Okey, tadi kita dah tonton satu video dah proses penghasilan boneka. Tetapi murid di rumah boleh tengok buku teks muka surat 22 untuk lihat proses penghasilan boneka yang disediakan mengikut buku teks tahun 1. Okey, selain itu kita boleh hasilkan pelbagai jenis boneka. Hari ini cikgu tak akan hasilkan boneka seperti yang ditayangkan tadi. Kita nak buat boneka yang lain pula, tapi masih bertemakan beruang. Okey, cikgu nak terangkan alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan boneka pada hari ini. Okey, bahan yang pertama, okey. Bahan yang pertama kita nak guna cawan kertas. Cawan kertas.
Straw. Okey, straw yang mesti digunakan ialah straw yang boleh dibengkokkan. Kenapa kita nak guna straw yang dibengkokkan? Nanti kita tahu kenapa Okey. Okey, seterusnya ialah gunting untuk menggunting, pensel untuk melukis dan pita pelekat untuk menampal. Mudah saja barang yang kita guna, alat dan bahan untuk hari ini. Okey, itu saja. Oh, kita kena guna cawan kertas cikgu Ya, cawan untuk kali ini. kertas. Okey, itu bahan yang kita nak buat. So kita boleh buat sekarang ke macam mana cikgu? Belum lagi. Kita bagi Cikgu Farah dulu. Okey, Cikgu Farah sila. Okey, dah kita nak buat boneka beruang. Jadi sambil tu kita nak menyanyikan lagu Aku Mimpi yang bertemakan juga beruang. Oh, yang kita nyanyi tadi Yang menyanyi sebelum berehat tadi. Okey. Okey. Dalam kamu lihat dalam buku teks, okey, dia ada simbol ini. Nampak tak? Okey. Ini adalah simbol dinamik. Ingatkan bendera Jepun cikgu. Bukan. Bukan. Okey, apa itu dinamik? Dinamik ialah perubahan bunyi kuat atau lembut. Macam mana nak beza bunyi kuat ataupun lembut? Mari kita lihat buku teks. Okey, setiap lirik dia ada simbol yang tadi tu, dinamik kuat ataupun dinamik lembut. Okey, cikgu dah bagi tahu tadi kan macam mana perbezaan kuat dan lembut. Okey, sebelum tu kita nak bezakan. Ada yang masih tak faham lagi macam mana beza kuat dengan lembut. Okey, dekat sini cikgu ada alat perkusi. Cikgu bezakan drum dan castanet. Okey, kita dengar dulu untuk drum. Okey. Okey, dengar pula bunyi castanet. So, Mira, yang mana lagi kuat? Drum cikgu. Ya, betul. Anak-anak di rumah macam mana yang mana lagi kuat? Semestinya Drum. Okey, sekali lagi cikgu ketuk. Sekali lagi. Okey, beza pula dengan bunyi castanet. Okey. Beza kan? Beza, cikgu. Okey, kalau di rumah, alah cikgu, saya tak ada alat perkusi lah cikgu. Saya tak ada drum kan? Betul tak? Betul, Okey. cikgu. Jadi kita boleh gunakan anggota badan kita. Anggota badan. Contoh? Boleh bagi? Saya rasa kalau tangan. Saya nak cuba, saya cuba. Okey, kita guna tangan. Okey, kalau Cikgu Okey. Siti kata tangan. Kalau saya nak macam kata... mana nak buat perbezaan dia? tangan untuk tepuk Ya, Okey. beza dinamik kuat dan dinamik lembut. Okey, kalau yang ini kuat. Okey, kita tengok Mira. Kalau yang lembutnya macam ni. Tak bunyi pun. Boleh juga pandai. Nasib Okey, kita keluar boleh bunyi. tepuk dan kita boleh petik Petik. jari. Okey, lagi satu perbezaan. Okey, sekarang cikgu nak kamu tepuk guna satu jari. Keluar bunyi Okey. ke? Cuba kita 1, 2, 3 tepuk. Okey, 2 jari. 3 jari. 4 jari. 5 jari. Dari lembut kepada kuat. kuat. Itu perbezaan. Okey, sekarang. Okey, dengar arahan cikgu. Kita tepuk sama-sama. Mari. Kalau cikgu kata 5 jari, 5 jari, 1 jari. 1 jari, 5 jari, 3 jari. 3 jari. Okey, boleh bezakan Boleh. bunyi dinamik kuat dan lembut. Okey, selain daripada alat perkusi, kita boleh gunakan anggota badan. Kaki boleh tak? Boleh. Macam mana? Kaki kita Hentak. hentak. Ya, cikgu. hentak. Hentak satu kaki. Hentak 2 kaki. Lompat. Dia kena lompat sikit. Okey, boleh bezakan bunyi dinamik kuat atau lembut. Itu perbezaan. Tak guna alat perkusi tak apa, guna anggota badan pun tak apa. Boleh Pandai juga Mira kan? tadi. Dia kata tepuk dan petik jari. Cikgu, jadi kalau untuk lirik ni nak tahu mana Ya. satu yang lembut, mana satu yang kuat, ada dekat lirik. Ya, tu ada macam dekat lirik. Kamu boleh tengok buku teks. Yang besar ni kuat dan yang kecil ni lembut. Lembut. So kejap lagi kita akan nyanyikan lagu bila nampak simbol dinamik kuat, nyanyi dengan kuat. Kuat. Dan yang ni nyanyi dengan lembut. Macam mana? Boleh bagi contoh ke cikgu? Cuba bagi contoh. Okey, contoh. Cikgu Farah jerit ke? Kuat tu? Jangan menjerit. Kalau menjerit tu dia dah bukan kategori dinamik kuat dan lembut. Tu dah kategori menjerit. Okey, contoh. Yang tengok lirik pertama. Lenggang lenggok sana sini. Lembut. Okey, yang kuat. Beruang. besar mengejar. Beruang besar. Mestilah kita takut kan. Bila kita takut, kita
Menjerit dengan kuat. Ya. Beruang besar mengejarku. Bukakan sikit. Buka luas permukaan mulut. Faham? Faham dah sekarang cikgu? Faham dah. Okey, itu dia untuk bunyi yang kuat dan juga bunyi yang lembut. Okey, lepas tu cikgu Siti pun dah tunjuk dah bahan-bahan nak buat macam mana ni, apa yang kita perlukan untuk membuat boneka. Betul. Kita tak buat lagi sekarang cikgu. Belum, sabar dulu. Sabar dulu. Tapi saya tanya cikgu, kalaulah contoh kan, murid-murid dekat rumah yang nak buat boneka ni, alah tapi tak ada pula cawan kertas tu. Macam mana ni cikgu? Tak apa, maksudnya tadi kita nak belajar memanipulasi bahan untuk menghasilkan boneka. Kita boleh guna peralatan yang ada di sekeliling kita. Kena kreatif. Kena kreatif. Jadi boleh je kalau nak guna selain daripada cawan kertas, bolehlah cikgu. Boleh. Kita boleh lukis sendiri dekat kertas lukisan. Lukis je bentuk segitiga. Mudah kan. Tak ada barang kan. PKP tak boleh keluar jauh-jauh. Ya, tapi spine ni saya yakin semua ada spine ni. Boleh cuba dekat rumah Tapi nanti. kadang-kadang anak murid ni dia lebih kreatif daripada Ya, kita. betul. Kita perlu cungkil. Ya. Contoh kan, yang kita bagi contoh kadang-kadang bila kita dah bagi ke hasil kerja, dia hantar balik dekat kita, wow, yang ni yang cikgu tak ajar pun. Betul. Ada murid yang lebih kreatif. Betul. Yang kita tak sangka pun Yang akan kita dapat tak macam sangka. ni kan. Okey cikgu, sebab kita ada masa lagi sebelum kita berhenti berehat ni. Tadi kan cikgu Siti dah terangkan bahan apa yang kita nak guna untuk buat patung boneka ni. Lepas tu cikgu Farah pun dah tunjuk tentang bunyi yang kuat, bunyi yang lembut. Apa kata kalau kita nyanyi lagi sekali boleh? Kita boleh. menggunakan not yang kuat dan lembut ni. Okey, kamu boleh berpandukan buku teks. Okey, nampak simbol yang ni dengan yang ni. Beza. Yang ni kuat, yang ni lembut. Okey, kita nak nyanyi? Boleh, kita nyanyi. Kita nyanyi sekali lagi. Boleh ke? Kalau kita nak dengar lagi sekali muzik lah. Kita nak dengar muzik. Boleh. Dengan muzik sedap sikit cikgu. Ya, kanak-kanak ni dia memang lebih suka menyanyi. Kategori kanak-kanak, okey. Betul. Kita Mari. kembali ke sekolah. Kita dengar lagunya. Lenggang-lenggok sana sini, jalan-jalan riang hati. Tiba-tiba ku terkejut, beruang besar depan mataku. Aku menjerit terus berlari, tolong, tolong, beruang besar mengejarku. Badan digegar, aku tersedar, perlu didahi aku bermimpi. Tengok yang ni. Okey. Lenggang-lenggok sana sini, jalan-jalan riang hati. Tiba-tiba ku terkejut, beruang besar depan mataku. Aku menjerit terus berlari, tolong, tolong, beruang besar mengejarku. Badan digegar, aku tersedar, perlu didahi aku bermimpi. Itu dia penggunaan kedua-duanya, yang lembut dan juga yang kuat. Saya nampak pada permulaan lagu tu lembut. Bila dah kena datang beruang ada beruang. kuat. Dan dia lembut balik. Ya. Lembut balik. Agak-agak anak-anak murid kat rumah nyanyi tak dengar? Nyanyi cikgu. Jomlah kita nyanyi sama-sama kan. Nyanyi. Tadi dah bangun dah semua dah nyanyi dah semua tu Ya. kan. Okey, sebabkan mereka pun dah ikut kita menari, menyanyi sama-sama tadi. Mesti penat. Jadi kita bagi mereka berehat seketika. Kita pun berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana sebab lepas ni kita nak buat boneka Ya. beruang. Kembali selepas ini hanya di Mahi. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
kali kita di Mahir. Itu dia video tentang sambutan Hari Guru yang bakal berlangsung tidak lama lagi pada 16 Mei. Macam semua sedia maklum, Hari Guru tahun ini berkonsepkan ataupun bertemakan berguru demi ilmu bina generasi baharu. Cikgu, lepas ni mereka dah tahu nak buat boneka ni. Habislah cikgu-cikgu dapat boneka pula daripada murid-murid kan? Tapi tak sempat sambut Hari Guru. Itulah. Tak apa, hantar nanti je lah cikgu. Hantar post je lah. Okey cikgu. Tadi kita dah tahu bahan-bahan kita nak buat boneka ni. Dan sekarang ni kita dah nak mulakan buat boneka. Kita nak buat boneka beruang. Boneka beruang. Jadi tadi cikgu dah terangkan alat dan bahan untuk kita gunakan. Kita mula. Boleh? Boleh cikgu. Murid-murid di rumah boleh lihat proses penghasilan boneka. Okey, bahan pertama yang kita akan gunakan ialah straw. Okey, straw yang cikgu pilih ialah straw yang boleh dibengkokkan. Okey, langkah pertama ialah kita ambil cawan kertas. Okey, cawan kertas boleh pilih pelbagai jenis cawan kertas. Okey, kita nak tebuk. Okey, biasanya kita tebuk menggunakan peralatan yang tajam. Betul. Tetapi untuk tahap 1 kita perlu jaga keselamatan. Jadi cikgu sarankan kita guna pensel. Okey, di mana kita nak tebuk? Okey, kita nak tebuk di bahagian atas, bahagian kiri dan bahagian kanan. Caranya ialah ambil pensel. Okey, kemudian kita letak pensel di bahagian atas cawan kertas. Kita putar pusing-pusing. Macam tu. Dah masuk. Okey. Itu juga bahagian kiri dan bahagian kanan. Okey, ini adalah hasil yang telah ditebuk. Okey, bahagian atas. Okey, bahagian kiri dan bahagian kanan. Okey, dah selesai dah yang ni. Kita pergi ke langkah yang seterusnya, iaitu kita nak melukis beruang. Nak lukis muka beruang. Okey, cikgu nak ajar langkah yang paling mudah untuk melukis beruang. Okey, kita nak gunakan tip. Kepala beruang bentuk besar, bulat dan bulat. Jadi kita guna tip untuk hasilkan bulatan. Okey, kita letak tip. Ikut keliling dia. Okay. Sebab dia besar, jadi kita guna tip yang besar kan cikgu? Yang bersesuaian dengan boneka kita. Okey, dah jadi bulat. Okey, dah jadi bulat. Okey, cikgu nampak ni dah jadi bulat. Kemudian kita lukis telinga kiri dan kanan. Okey, kemudian kita lukis bahagian mulut. Hidung. Mata ke? Mulut. Mata. Okey, kita bikin mata. Okey. Wah, okay, dah siap cikgu. bahagian muka. Nampak tak? Okey. Sebenarnya kita nak hasilkan tangan. Macam mana buat tangan dia cikgu? Mudah je. Okey, buat 1, 2, 3. Sambung. Macam tu. Okey, kita ulang lagi sekali. 1, 2, 3. Sambung. Beruang ada berapa tangan? Ada 2 tangan kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Okey. Selepas kita dah lukis, kita warnakan. Boleh guna pelbagai jenis warna. Warna air, warna pensel dan sebagainya mengikut kesesuaian. Okey, beruang ni nak buat warna apa cikgu? Cikgu nak buat coklat. Campur kuning. Okey, boleh. Okey, cikgu dah siapkan yang telah diwarnakan dan digunting. Okey, nampak ni. Ini kepala beruang, tangan beruang. Okey, cikgu dah warnakan. Okey, selepas tadi lukis, lepas tu warna, kemudian gunting. Cikgu, kalau saya nak cuba warna boleh? Boleh. Okey. Warna tak kisah nak pakai warna apa-apa. Kalau Mira nak guna warna apa? Saya nak, cikgu dah buat warna coklat. Saya nak ada warna putih ke? Beruang warna putih, beruang salji. Nanti tak nampak. Okey, tukar beruang lain lah cikgu. Okey, kita tak kisahlah sebab kita nak buat boneka. Macam-macam warna kita boleh gunakan. Okey, cikgu nak Mira warna. Okey. Cara mewarna merah boleh tak? Kita mula warna macam ni. Lepas tu kejap letih lah. Tukar arah pula lah.
Lepas tu sini pula lah. Boleh ke? Tak boleh ke macam tu cikgu? Nanti tak cantik lah, tak kemas lah. Jadi kalau nak warna tu, satu arah. Cuba Mira. Okey, saya cuba warna. Nak main cikgu pegangkan. Okey, Mira warna. Saya cuba warna mata dia lah. Jadi saya nak warna biru. Awak Mira guna warna apa ni? Warna Pensel. pensel. Kalau nak guna warna air pun boleh kan? Boleh. Okey. Macam cikgu kata kena warna satu arah. Macam ni lah kan cikgu? Satu arah. Yang saya buat ni betul ke? Betul. Untuk dapat hasil yang lebih kemas. Okey. Okey. Mira dah warnakan. Okey. Okey. Tak apa. Tak sempat kalau kita nak siapkan warna semua ni. Jadi cikgu dah siapkan. Betul tu. Tapi tak apa cikgu. Kita ada banyak masa lagi. Banyak masa. Okey, teruskan Mira. Okey. Sementara tu cikgu tunjuklah. Sebenarnya apa yang kita nak hasilkan hari ni? Ni boneka beruang ni. Oh, macam tu nanti. Mira nak tak? Nak. Okey. Mira ambil satu. Saya satu. Cikgu pun ada satu. Saya nak tapi cikgu ada dua. Cikgu ada beruang, cikgu ada Arnab. Maksudnya terpulanglah nak tukar muka ni, muka apa-apa kita pun. boleh guna pelbagai jenis bentuk. Sama ada kita nak jadikan bentuk manusia, bentuk haiwan, bentuk tumbuhan. Tapi hari ini cikgu pilih bentuk beruang kerana lagu yang kita pilih untuk pendidikan muzik ada kena-mengena dengan beruang. Okey, jom cikgu. Ini sebab saya dah tengok dah contohnya memang sangat cantik hasil ni. Okey, Mira, cuba gerakkan. Sebenarnya beruang kita ni boleh gerak. Cikgu nak tampal dia ke belum? Gerak. Nak belajar tak macam mana nak buat? Jom. Okey, jom. Kita tampal dia macam mana? Okey, kita dah hasilkan. Okey, ni muka beruang. Okey, ni tangan beruang. Okey, tangan beruang. Okey, ada dua. Kemudian kita ambil straw. Straw ni kita mesti guna 4. Kenapa 4 cikgu? Sebab 2 kita guna untuk kepala beruang. Yang ketiga untuk tangan beruang sebelah kanan dan tangan beruang sebelah kiri. Okey, cara dia Mira. Ambil cawan kertas yang telah ditebuk tadi. Okey. Masukkan 2 straw pada bahagian atas cawan kertas. Baik, Okey, masukkan. Okey, tolak sampai bawah. Okey, kemudian 1 straw bahagian kanan dan 1 straw bahagian kiri. Okey, bila dah masuk, okey. Belum siap lagi Mira. Okey, kita tarik. Tarik ke atas sikit. Tarik okey, ke bawah sikit. Okey, kemudian kita nak tapekan straw kita. Macam ni kan cikgu? Kita nak tapekan supaya lebih kukuh. Cikgu tarik ni, okey, kita senang. Kita nak tarik. Okey, kita tapekan bahagian bawah. Okey, cikgu dah ada tape. Kita tapekan. Okey. Kita tape semua. Kalau tak tape nanti susahlah kan cikgu nak gerakkan dia. Okey, dah jadi macam ni. Okey, ini untuk bahagian apa tadi Mira? Bahagian muka dia cikgu, kepala bahagian dia. muka. Pandai. Sini. Tangan sebelah kanan. Sini. Tangan sebelah kiri. Pandai. Okey Mira. Kita ambil bahagian muka. Cikgu dah tampal tape dekat belakang. Kita buka tape. Okey, buka tape. Okey, kita tampal bahagian muka. Okey. Okey, dah jadi dah muka. Betul kan? Sekarang bahagian tangan. Oh, kita tape macam tu je lah cikgu. Kalau nak mudah kan boleh ke guna stapler je cikgu? Boleh. Tak kisah. Yang mana yang menyenangkan dan utamakan keselamatan. Okey. Dah tampal tangan kiri dan tangan kanan. Okey, dah jadi beruang kita. Okey. Wow. Cuba Mira pegang beruang Mira. Okey. Bengkokkan tangan kanan ke bawah. Tangan kanan ke bawah. Tangan kiri ke atas. Tangan kiri ke atas. Okey, cuba gerakkan. 1, 2. Nampak dia macam menari. Betul. Okey. Cantiknya beruang bestnya kalau dapat jumpa beruang kan cikgu kan? Betul. Okey, mudah ke susah? Ada beruang. Terkejut saya. Tiba-tiba ada beruang dekat tepi. Dah panggil-panggil beruang datanglah ni. Terkejut kita. Okey. Ini beruang. Beruang betul-betul. Comel. Okey. Mira, okey, cuba tengok Mira, kita boleh gerak. Cuba kita cikgu nyanyi sikitlah lirik yang pertama tadi. Kita cuba gerakkan boneka kita. Boleh. Okey. Lenggang lenggok sana sini. Boleh gerak kan?
Tapi cikgu nyanyi tak sedap. Kita minta cikgu pakar nyanyi. Cikgu Kita kita nak belajar gerakan ya, juga. sebelum tu kita nak belajar dulu pergerakan untuk nyanyian lagu Aku Mimpi. Okey. Lenggang-lenggok. Okey, lenggang-lenggok. Saya bergerak dengan boneka. Sini. Okey, jalan macam mana? Jalan-jalan. Riang hati. Okey. Lepas tu? Lepas tu? Tiba-tiba ku terkejut. Muka terkejut. Okey. Beruang besar depan mataku. Okey, aku menjerit terus berlari. Lepas tu? Tolong. Pandai tolong. Beruang besar mengejarku. Badan digegar. Aku tersedar. Peluh di dahi. Aku bermimpi. Rupanya. Okey, boleh tak kita buat sama-sama? Boleh. Yang ada boneka. Yang ada boneka boleh gerakkan boneka Ya, kita sekali. boleh juga menari dengan Boneka. Mari. Okey, sekali lagi. Lenggang, lenggok, sana, sini. Jalan-jalan, riang hati. Tiba-tiba ku terkejut. Beruang besar depan mataku. Okey, aku menjerit terus Berlari. Tolong. Beruang besar mengejarku. Badan digegar, aku tersedar. Peluh di dahi, aku bermimpi. Okey, boleh tak murid-murid kat rumah? Boleh cikgu. Jom kita nyanyikan lagu tu. Kita okey. ikut step yang cikgu dah ajar tadi ya. Okey. Yang di rumah pun sama. Mari. Bangun. Lenggang-lenggok sana sini, jalan-jalan riang hati. Tiba-tiba ku terkejut, beruang besar depan mataku. Aku menjerit terus berlari. Tolong, beruang besar mengejarku. Badan digegar, aku tersedar. Peluh di dahi, aku bermimpi. Lenggang-lenggok sana sini, jalan-jalan riang hati. Tiba-tiba ku terkejut, beruang besar depan mataku. Aku menjerit terus berlari. Tolong, beruang besar mengejarku. Badan digegar, aku tersedar. Peluh di dahi, aku bermimpi. Bermimpi. Rupanya. Dan itu kita dah belajar step dia dan juga bagaimana untuk gerakkan boneka beruang yang kita dah buat ni. Comel sangat. Ada ke Kita ya boleh cikgu? gunakan boneka. Sama macam Rina beruang cikgu. Okey. Dan juga kepada adik-adik yang dekat rumah yang nak cuba buat patung boneka ni, macam cikgu kata, mudah je cara nak buat dia. Sangat mudah. Boleh saja guna apa-apa yang ada di sekeliling kita kan. Kalau tak ada paper cup ni pun boleh guna cawang yang lain ataupun bekas yang lain. Yang lebih mudah buat sendirilah. Buat sendiri, lukis pun boleh. Comel pun comel, puas hati. Tapi kita boleh gunakan boneka tu macam tadi kita guna boneka untuk menyanyi. Kita boleh guna boneka untuk bercerita, berlakon dan pelbagainya. Yang penting boneka digunakan untuk menyampaikan mesej. Lepas ni boleh minta lah cikgu kan. Mereka kan lepas ni dekat rumah, PDPR kan boleh minta untuk mereka buat boneka ni. Lepas tu hantar video. Video betul. lakonan gunakan patung boneka. Sambil belajar, Jangan lupa kita boleh mengisi masa lapang. Menyanyi jangan Menyanyi lupa. pun jangan lupa. Dan pergerakan. Betul. Dan gunalah masa sebaiknya kan. Betul. Sebab apa yang kita belajar hari ni pun sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan juga. Okey cikgu, kita berhenti berehat sini cikgu. Okey, kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di Mahi.
TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Tadi ada satu trivia tu, dia bagi satu teka-teki untuk adik-adik jawab. Teka-teki tu dia kata, dalam banyak-banyak objek apa yang mengeluarkan bunyi yang paling kuat? Okey, apa jawapan tu cikgu? Okey, kalau saya, saya nak tanya Mira balik. Oh, nak tanya saya balik lah, saya jawab lah. Okey. Okey. Kalau Mira pilih apa? Sudu ke, kotak ke, baju? Kalau Mira yang rasa. paling kuat, saya rasa jawapan dia ialah sudu, cikgu. Sebab bila Okey. kita ketuk sudu tu, dia ting 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 bunyi. Ketuk dekat mana tu? Ketuk dekat besi tu, cikgu. Okey. Boleh? Kalau ketuk dekat baju tu bunyi kuat tak? Tak bunyi kuat. Ya, sebab dia mati bunyi dia. Kalau kita ketuk dekat gelas kaca, Bunyi kuat. bunyi kuat. Pandai dah anak murid kita kat sini ni. betul. Tapi kita kena guna sudu sudu besi Sudu lah. besi. Kalau Pandai. guna sudu plastik tak juga jadi. Tak bunyi juga. Bunyi tapi bunyi yang perlahan lembut. Okey, itulah jawapan kepada trivia tadi. Okey, cikgu. Di segmen yang terakhir ni kita dah belajar buat boneka. Lepas tu ini terus patung terus boneka beruang datang terus dekat set ni kan. Kita dah belajar tarian dia juga bagaimana. Jadi untuk yang segmen terakhir ni mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu berdua. Silakan. Okey. Untuk murid-murid semua, anda dah belajar untuk menghasilkan boneka, iaitu bidang membentuk dan membuat binaan. Okey, tengok ni. Bukan susah untuk hasilkan boneka, sangat senang. Boleh guna bahan terbuang. Di samping kita menghasilkan boneka, kita juga boleh menjaga kebersihan alam sekitar dengan mengamalkan sikap mengitar semula. Betul tak? Betul. Okey. Kita boleh memanipulasikan peralatan yang ada di rumah ataupun di sekolah untuk menghasilkan boneka. Kenalah dengan kita punya subjek iaitu pendidikan seni visual ni kan. Jadi mereka bukan saja buat boneka sahaja-saja suka-suka, Betul, cikgu. betul. Belajar buat bentuk macam mana, bentuk bulat macam mana. Rupa bulat kita hasilkan bentuk boneka, iaitu kita mengaplikasikan pelbagai bahasa seni visual. Okey. Selain itu kita boleh gabung jalinkan dengan muzik macam hari ini. Tak semestinya kita belajar PSV saja. Kita boleh gabung jalin dengan pelbagai subjek untuk jadikan lebih menarik. Saya nak tambah. Sewaktu buat pendidikan seni visual tu, cikgu juga boleh memasang lagu. Aku mimpi ketika murid melakukan aktiviti melukis dan menyediakan boneka. Betul. Itu dia. Sambil-sambil tu sebab ada murid yang kadang-kadang dia lambat dan tak boleh membaca. Tapi dia mampu mendengar dan mengingat. Dia tak tahu baca, tapi dia boleh menyanyi. Kita perlu meraihkan perbezaan Betul. tu. Okey, itu sedikit kesimpulan daripada Cikgu Siti untuk pendidikan seni visual. Bagaimana pula untuk pendidikan muzik? Kita dah belajar tadi tu jenis-jenis muzik, ada yang kuat, ada yang lembut. Mungkin cikgu boleh recap semula kepada murid di rumah. Okey, daripada bunyi-bunyi tadi tu, kita belajar senang saja. Dinamik kuat, dinamik lembut. Sama juga bila kita menjerit dan kita berbisik. Dan jadi dalam nyanyian tadi, kita ada dinamik kuat, dinamik lembut. Waktu mana kita nak mengubah dinamik kuat dan lembut. Itu juga satu kemahiran. Betul. Itu satu kemahiran untuk mengenal pasti yang mana satu kuat, mana satu lembut. Kemahiran kedua, yang menari tu bergerak sambil menyanyi, mengikut lirik lagu. Okey. So kita dah ada boneka. Kita nak menyanyi lagi. Boleh. Kali ini kita nak menyanyi, kita nak gabungkan ke semua tu. Kita ada pendidikan seni visual di sini, kita ada Dan pendidikan muzik. Okey. Mari. Sebelum tu, cikgu nak semua murid-murid yang dekat rumah tu bangun. Kita nak menyanyi dan membuat pergerakan. Okey, ready. puasa. Walaupun kena Kita segar kena sikit. Tiada alasannya. Okey. Mari kita dengarkan. Kita dah bawa beruang ni kat sini. Jom kita menyanyi. Mari.
sini, jalan-jalan riang hati. Tiba-tiba ku terkejut, beruang besar depan mataku. Aku menjerit terus berlari, tolong, tolong, beruang besar mengejarku. Badan digegar, aku tersedar, peluh di dahi, aku bermimpi. Tidur. Lenggang-lenggok sana sini, jalan-jalan riang hati. Tiba-tiba ku terkejut, beruang besar depan mataku. Aku menjerit terus berlari, tolong, tolong, beruang besar mengejarku. Badan digegar, aku tersedar, peluh di dahi, aku bermimpi. Dah boleh bangun tidur dah cikgu. Ada yang tidur lagi ke pukul 2 ni, pukul 3? Tak ada. Semua dah cegah dah Semua dengar. cerdas. Tengok boneka, ceria tengok macam beruang. boneka kita. Itu dia. Untuk 1 jam ni kita dah belajar pendidikan seni visual, pendidikan muzik di mana belajar buat boneka, belajar mengenal pasti bentuk-bentuk dalam pendidikan seni ini dan juga kita belajar untuk pendidikan muzik apa tu? Muzik dinamik, kuat dan lembut dan juga langkah tarian untuk lagu Ya, Aku pergerakan. Bermimpi ini. Betul tu. Jadi kepada mereka di rumah, kalau ada yang baru menonton ni, buka-buka dah nak habis. Tak apa. Jangan sedih. Malam ni ada ulangan, boleh tengok ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi MTV7 Official Malaysia. Dan selepas ini cikgu, Ya. Mahir masih ada. Okey. Bukan, tak ada. Bulan puasa sejam je. Tak ada. Kita tetap jalan 2 jam secara langsung sebab lepas ni kita nak belajar subjek yang lain pula. Subjek seterusnya gabung jalin juga katanya ni. Tetapi pendidikan jasmani pula. Saya suka. Jasmani pula ni. Tapi ada berapa cikgu? Ada seorang ke? Ada 2 orang ni. Jadi kalau anda nak tahu siapakah gurunya selepas ini, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Jom cikgu kita nyanyi lagi sekali. Okey. Lenggang-lenggok sana sini, jalan-jalan riang hati. Tiba-tiba ku terkejut, beruang besar depan mataku. Aku menjerit terus berlari, tolong, tolong, beruang besar mengejarku. Badan digegar, aku tersedar, peluh di dahi, aku bermimpi. Lenggang-lenggok sana sini, jalan-jalan riang hati. Tiba-tiba ku terkejut, beruang besar depan mataku. Aku menjerit terus berlari, tolong, tolong, beruang besar mengejarku. Badan digegar, aku tersedar, peluh di dahi, aku bermimpi.
KPM